Assalamualaikum dan hai. Saya Zidah dari Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia Sibuti. Baiklah, untuk video perkongsian kita pada kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda mengenai kesedaran advokasi dalam tajuk penipuan kewangan. Okey, mari kita mulakan. Okey, apa itu penipuan kewangan? Okey, penipuan kewangan adalah aktiviti di mana peralatan komputer atau rangkaian yang digunakan sebagai medium untuk melakukan jenayah yang melibatkan kerugian wang ringgit. Okey, antara contoh penipuan kewangan atau jenayah cyber adalah seperti scam, phishing, pengodaman atau hacking, kecurian identiti, penyamaran, dealer dan spam. Okey, ini adalah antara jenis-jenis penipuan kewangan. Okey, yang pertama adalah scam. Scam ini adalah di mana pemangsa mendapatkan kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji manis. Okey, biasanya scam ini berlaku ke atas urusan jual beli ataupun peraduan. Termasuk juga penipuan percintaan. Contohnya love scam. Okey, seterusnya penipuan jual beli internet. Okey, melalui penipuan jual beli internet ini, pembeli tidak menerima barang yang dibeli walaupun telah membuat bayaran atau menerima barangan yang lain daripada yang diiklankan. Sebagai contoh, anda telah membuat pembelian secara atas talian ataupun membuat tempahan secara atas talian menerusi pembelian di Facebook. Okey. Jadi penjual meminta anda untuk melakukan transaksi keuangan. Contoh seperti transfer ataupun bank in. Okey, selepas anda melakukan transfer atau bank in, penjual telah mendapatkan duit, tetapi sebaliknya anda tidak menerima barangan tersebut. Okey, ini dikira sebagai penipuan jual beli internet. Okey, seterusnya phishing. Okey, phishing ini adalah cubaan penipuan melibatkan teknik mencuri maklumat sulit dengan menggunakan penyamaran. Okey, medium yang digunakan adalah email. Okey, jadi anda perlu berhati-hati sekiranya anda menerima email daripada sumber yang anda tidak kenali. Okey. Okey, ini adalah contoh scam menerusi SMS ataupun message text. Okey. Contohnya seperti tahniah, SIM card anda telah berjaya ataupun anda telah menerima WhatsApp yang menyatakan anda memenangi peraduan. Seharusnya anda berhati-hatilah apabila anda menerima mesej ataupun WhatsApp ataupun email sebegini ya. Okey, seterusnya ini adalah contoh scam tawaran pekerjaan. Okey. Anda seharusnya berhati-hati apabila menerima tawaran pekerjaan yang menawarkan gaji yang lumayan namun tidak setimpal dengan pekerjaan yang ditawarkan. Okey. Okey, ini adalah contoh email scam. Okey, sekiranya anda menerima email daripada laman web yang diragui, seeloknya anda semak dahulu sebelum menekan atau mengklik sebarang butang untuk langkah selanjutnya. Seeloknya adalah lebih baik kita melakukan selidik dahulu. Okey. Okey. Ini tadi yang saya katakan antara contoh penipuan jual beli di internet. Okey. Okey, ini pula contoh email phishing yang saya katakan tadi. Okey, biasanya penipu sering menggunakan nama-nama besar seperti Bank Negara Malaysia, Lembaga Hasil, okey, syarikat takaful. Okey, seeloknya anda berhati-hati dan menyemak dahulu email sekiranya anda menerima email sebeginilah. Okey, ini adalah contoh lain mengenai
email phishing, daripada laman perbankan. Berhati-hati ketika sekiranya anda menerima email sebegini dan seloknya anda semak dengan mereka yang berwajib. Seterusnya saya ingin kongsikan contoh kecurian identiti. Kecurian identiti bermaksud penjenayah menggunakan gambar dan nama anda di media sosial untuk mencari mangsa. Seterusnya saya ingin berkongsi dengan anda contoh kecurian identiti. Kecurian identiti ini bermaksud profil anda ataupun identiti anda, gambar anda, nama anda digunakan oleh penjenayah cyber untuk melakukan jenayah di internet lah. Di media sosial terutamanya. Sebagai contoh, mangsa ini telah kehilangan akaun Facebooknya kerana telah diakses oleh penjenayah cyber. Sebagai contoh, penjenayah cyber ini telah melakukan ataupun menghantar mesej kepada rakan kenalan mangsa di laman Facebook dan meminta wang. Rakan-rakannya tadi sebab mereka kenal di dunia nyata, jadi rakan-rakannya percayalah. Jadi rakan-rakan pun pergi melakukan transaksi keuangan. Di situ berlakunya kecurian identiti dan penipuan keuangan secara tidak langsung. Seloknya anda kerap menukar kata laluan Facebook. Seloknya anda privasikan atau tetapan anda hanya untuk rakan sahaja. Ini juga contoh kecurian identiti yang mana identitinya seperti yang saya telah katakan tadi, kejadian penjenayah cyber telah melakukan akses kepada akaun di media sosial. Berhati-hati. Ini adalah langkah ataupun tips yang anda boleh lakukan untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa penipuan keuangan. Pertama sekali, anda haruslah elak daripada membuka pautan daripada kandungan email, padam atau abaikan email yang mencurigakan. Seperti yang saya kongsikan tadi, seloknya semak dahulu kandungan email dengan pihak yang berwajib ataupun contoh pihak yang selayaknya lah. Sebagai contoh, sekiranya email itu daripada lembaga hasil dalam negeri, seloknya anda semak dengan mereka. Ataupun pergi terus atau buat panggilan telefon. Dan ataupun yang lebih wajar, padam atau abaikan sahaja email sekiranya anda langsung tak ada kaitan dengan mereka. Seterusnya, gunakan aplikasi pelayar web yang telah dikemas kini. Pastikan anda sentiasa mengemas kini aplikasi pelayar web anda. Seterusnya, menaip RUL perbankan di dalam pelayar atau menjadikan ia bookmark atau favorite. Anda seharusnya tidak mudah tertipu dengan logo ataupun web yang serupa dengan yang asal. Seterusnya anda perlu menaip RUL perbankan di dalam pelayar atau menjadikan ia bookmark atau favorite. Anda boleh klik pada bentuk bintang di bahagian tepi sebelah kanan anda. Anda juga harus tidak tertipu dengan logo atau web yang serupa dengan yang asal. Langkah yang keempat yang anda boleh lakukan, tamatkan apa-apa hubungan dengan suspek. Jangan cuba membalas dendam. Langkah lain, ini yang penting, kumpul bukti ataupun maklumat, contoh seperti email, chat, receipt. Langkah seterusnya, anda boleh membuat laporan atau melapor suspek ke laman online dating, membeli belah, perkhidmatan email ataupun laman-laman yang bertanggungjawab. Sebagai contoh, sekiranya anda bertemu
anda berjumpa ataupun berjumpa penjenayah tersebut di dalam perkhidmatan email ataupun anda menerima email tersebut. Okey. Baiklah, langkah yang terakhir, anda boleh membuat laporan kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Sebagai contoh, pihak polis. Anda terus boleh report email tersebut, okey? Ataupun MC. Okey, anda boleh bawa bukti yang anda kumpul ataupun maklumat tadi dan membuat laporan kepada pihak polis atau pihak MC ataupun pihak yang berkaitan. Okey, sekiranya anda menerima sebarang mesej, panggilan telefon ataupun email, anda seharusnya menyimak dahulu maklumat yang anda terima dengan pihak yang berwajib ataupun membuat selidik dahulu, okey. Seeloknya jika mereka menawarkan satu tawaran yang agak lumayan, okey, anda seharusnya berasa ragu. Okey, terlebih dahulu periksa dahulu sebelum klik pada sebarang pautan atau link yang diberikan. Okey, baiklah, sekian sahaja untuk perkongsian saya pada kali ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda sehingga kita berjumpa lagi dalam video perkongsian yang akan datang.